Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azizi Harun, ini berita tengah malam. Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV akan mengemukakan beberapa syaur kepada Kabinet termasuk pemberian vaksin percuma kepada pekerja asing di negara ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap pengerusi bersama JKJAV, Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata perkara itu perlu bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19 dalam kalangan rakyat Malaysia sekiranya ia tidak dilaksanakan. And the principle is very simple. The principle is we need to vaccinate the foreign workers to make sure that they are safe and to make sure that we are also safe. The more people you vaccinate, the safer you are. Katalah kita minta mereka bayar ataupun majikan mereka bayar. That's already a obstacle for them. They might choose tak bayarlah, because it's not compulsory. So we are considering this carefully. Jelasnya lagi, perbincangan itu akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Luar. Dalam pada itu, 55 penyejuk beku suhu rendah telah dibeli bagi tujuan penyimpanan vaksin Pfizer yang memerlukan suhu sejuk melampau. Khairi Jamaluddin berkata 55 lokasi dikenal pasti sebagai tempat penyimpanan vaksin itu. We have approved for the purchase of ultra low temperature freezers, cold box, and also other related bekalan perubatan supplies for the cold chain, ultra cold chain facility, 16.6 million ringgit. Setiap peti sejuk berkenaan dianggarkan berharga antara 70 hingga 80 ribu ringgit. Sebagai simbolik memulakan kempen penanaman 100 juta pokok dalam tempoh 2021 hingga 2025, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menanam pokok kebangsaan, pokok merbau di perkarangan Seri Perdana iaitu kediaman rasmi Perdana Menteri. Kempen dilancarkan serentak di seluruh negara mengetengahkan tema penghijauan Malaysia, pokok kita, kehidupan kita. Program penghijauan Malaysia itu juga satu daripada agenda nasional bagi perubahan iklim serta meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Selesai majlis pelancaran, Perdana Menteri mengajak rakyat Malaysia bersama-sama menjayakan program tersebut. Turut dilancarkan aplikasi mudah alih dan laman web khas program penghijauan Malaysia www.100jutapokok.gov.my. Di Negeri Sembilan, 100 ekar kawasan hutan simpan angsi akan dijenamakan semula sebagai produk Eko Pelancongan Negeri. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, antara tanaman pilihan adalah pokok buah-buahan hutan. Sasaran 1.5 juta pokok akan ditanam di beberapa kawasan terpilih termasuk di Taman Tasik Seremban. Johor pula melancarkan program Infak Hijau Bumi. Berlangsung di perkarangan Masjid Kota Iskandar, RM700,000 diperuntukkan bagi menjayakan kempen tersebut. Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad berkata, program penghijauan Malaysia selari dengan Pelan Pembangunan Mampan Johor 2030 turut menumpukan kelestarian alam. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail pula menyasar 60% kawasan di negeri itu akan diliputi pokok hutan. Ketika ini, 57% pokok hutan telah ditanam di kawasan hutan simpan melepasi sasaran ditetapkan kerajaan iaitu 50%. Lebih 52% daripada keseluruhan keluasan di Kelantan masih diliputi kawasan hutan. Jelas Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob, langkah proaktif dan pelbagai strategi termasuk perancangan rapi pembangunan hutan akan dilakukan bagi meningkatkan kehijauan di negeri itu. Di Pulau Pinang, kempen penanaman 100 juta pokok berlangsung di Taman Botani, Kebun Bunga. Ketua Menteri Chakon Yeow turun padang menanam pokok jenis merbau. Sasaran 100,000 anak pokok akan ditanam sehingga 2023.
Sebanyak 548 kluster telah dilaporkan setakat hari ini, manakala 306 kluster telah tamat, menjadikan jumlah kluster aktif yang dipantau adalah sebanyak 242 kluster. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata, daripada jumlah tersebut sebanyak 53 kluster melaporkan pertambahan kes pada hari ini. Kluster-kluster yang melaporkan pertambahan kes baharu tertinggi adalah kluster jalan perindustrian sebanyak 200 kes, kluster tapak bina jalan desa 116 kes dan kluster beringin 65 kes. Beliau juga turut memaklumkan sebanyak 11 kluster baharu dilaporkan hari ini. 2 kluster baharu melibatkan daerah Petaling di Selangor iaitu kluster Jalan Pelaya dan kluster Seri Suria yang dikesan melalui saringan bersasar di Kilang. Masing-masing merekodkan 68 kes dan 16 kes positif COVID-19. 2 kluster baru di daerah Hulu Langat Selangor pula ialah kluster Tapak Bina Bukit Semenyih mencatatkan 17 kes positif dan kluster Bukit Angkat 25 kes positif yang dikesan melalui saringan bersasar di sebuah tapak binaan dan syarikat. Manakala 62 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster baharu iaitu kluster Parit Jamil melibatkan daerah Muar, Johor. Kluster baharu turut dikesan di Putatan Sabah iaitu kluster Tombovo yang mencatatkan 18 kes positif COVID-19. Hari ini kes sembuh kekal 4 angka iaitu 1,221 kes menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 99,449 kes. Jumlah kes baharu pula 2,027 kes dengan 16 kes import menjadikan jumlah keseluruhan 122,845 kes. 8 kematian turut dilaporkan menjadikannya 509 kes. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Perkembangan banjir di Perak. Jumlah penduduk terjejas terus mencatatkan penurunan kepada 520 individu daripada 152 keluarga setakat malam tadi. Kesemua mereka ditempatkan di 7 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, 4 PPS masih beroperasi di daerah Hilir Perak menempatkan 484 penduduk daripada 138 keluarga. Di Kampar, 32 penduduk daripada 12 keluarga berada di 2 PPS. Manakala daerah Mualim pula hanya 1 PPS dibuka menempatkan 4 penduduk daripada 2 keluarga. Ini pula di Pahang, setakat jam 11 malam tadi, penduduk terjejas banjir terus mencatat jumlah peningkatan kepada 18,832 orang, membabitkan 5,019 keluarga dipindahkan ke 238 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal bencana JKM, 9 daerah terjejas melibatkan Bera, Kuantan, Temerloh, Maran, Rompin, Pekan, Raub, Jerantut dan Lipis. Manakala PPS yang dibuka sebelum ini di daerah Bentung telah ditutup sepenuhnya. Maran merupakan daerah paling teruk dilanda banjir dengan 4,662 orang penduduk telah dipindahkan ke 38 PPS. Diikuti daerah Temerloh merekodkan seramai 2,945 orang penduduk terjejas dan Lipis merekodkan pemindahan penduduk terjejas seramai 2,529 penduduk terjejas. Manakala daerah Raub seramai 2,402 orang, Kuantan 2,330 orang, Jerantut 2,240 orang dan Rompin 1,012 orang. Daerah Pekan pula seramai 430 orang dan Bera seramai 282 orang. Di Terengganu, hanya pusat pemindahan sementara di daerah Kemaman masih beroperasi dengan jumlah penduduk terjejas kekal seperti pukul 6 petang tadi. Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cik Adam Irrahman berkata 82 penduduk terjejas melibatkan 19 keluarga kekal berada di 3 PPS.
Ia melibatkan PPS Surau Kampung Banho, PPS Sekolah Kebangsaan SK Lembah Jabor dan PPS SK Bukit Mentok. Sementara itu, banjir di Dungun pulih sepenuhnya 10 pagi tadi dengan 3 PPS ditutup. Operasi mencari dan menyelamat mangsa hilang di Kampung Lata Cenulang, Kuala Krai, Kelantan pada hari kedua ditangguhkan pukul 5 petang tadi berikutan hujan lebat. Komando Operasi Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rizwan Arafi Parsimen berkata pasukan penyelamat bersama unit K9 menyambung pencarian di kawasan disyaki lokasi terakhir mangsa. Bagaimanapun tiada sebarang kesan ditemui. Keadaan air sungai deras menyukarkan unit berkenaan untuk menghantar anjing ke seberang sungai. Operasi pencarian diteruskan ke beberapa kawasan sejauh 5 km sepanjang sungai sejak 10 pagi tadi. Jumaat lalu, Muhammad Faqif Mat Using, 27 tahun, dilaporkan hilang di kawasan air terjun Kampung Lata Golok, Cenulang. Difahamkan motosikal, selipar dan pakaian milik mangsa dijumpai sekitar lokasi dia dilaporkan hilang. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA telah mengeluarkan satu garis panduan khusus kepada semua agensi terlibat dalam menangani situasi bencana banjir yang melanda beberapa negeri ketika ini. Pengarah Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC, Zuriani Muhammad Yusof berkata, SOP itu telah diedarkan untuk makluman dan tindakan agensi berkaitan berkuat kuasa Oktober lalu. Garis panduan pengurusan bencana semasa COVID-19 ini merangkumi tiga fasa, iaitu fasa sebelum bencana, semasa dan juga selepas. Jadi garis panduan ini telah menggariskan peranan-peranan dan juga tanggungjawab setiap agensi yang terlibat dengan pengurusan bencana. Garis panduan yang dikeluarkan adalah mematuhi segala norma-norma baharu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Tambah Zuriani, setiap agensi dan jawatan kuasa pengurusan bencana peringkat daerah dan negeri juga telah diselaras bagi memastikan pusat pemindahan sementara PPS dan aset penyelamat dapat digunakan ketika operasi. Pengendalian bencana banjir tahun ini disifatkan antara yang mencabar memandangkan negara masih lagi bergelut untuk keluar dari pandemik COVID-19. Dalam pada itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM mula mengatur gerak seramai 4,983 pegawai dan anggota tentera beserta 1,015 aset dalam op murni bagi membantu penduduk terjejas banjir di 6 negeri. Operasi banjir ni diketuai oleh NADMA, agensi bencana, dan kita membantu. Dan kita standby dan sentiasa ready untuk menggerakkan anggota dan aset kita. Sebagai contoh, di perpindahan mangsa banjir, perpindahan barang-barang mereka daripada rumah, itulah gunanya kita mempunyai trak-trak yang besar tadi yang kita sediakan untuk membantu perpindahan. Aset-aset ATM yang digerakkan melibatkan 800 buah trak pelbagai saiz, 197 pelbagai bot, 10 jambatan beli, 6 buah helikopter dan 2 buah pesawat pengangkut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan seramai 152 individu di kompaun atas kesalahan ingkar SOP semalam. Antara kesalahannya melibatkan kegagalan memakai pelitup muka, tidak menyediakan peralatan merekod butiran diri dan gagal mematuhi arahan penjarakan fizikal. Kita telah dimaklumkan oleh KPKT, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, bahawa mereka telah pun menulis surat kepada kerajaan negeri bagi mengarahkan pihak berkuasa tempatan di negeri masing-masing mengambil tindakan tegas kepada pemilik premis pub dan kelab malam, termasuk menarik lesen operasi serta menyenarai hitamkan premis tersebut.
1 Januari lalu, jumlah tangkapan melibatkan premis pub dan kelab malam mencecah 623 kes. Menerusi Op Benteng pula, 29 parti ditahan serta berjaya merampas 4 kenderaan darat dan 3 bot. Polis berjaya memberkas seorang lelaki membawa pistol dan 460 biji pil ekstasi menerusi Op Ambang tahun 2021. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya ACP Muhammad Farouk Ishak, hasil siasatan ke atas suspek pertama membawa penangkapan 2 lagi suspek, seorang lelaki dan wanita di Pandan Perdana. Ujian air kencing ke atas 2 suspek lelaki didapati positif dadah metafetamin. Hasil siasatan mendapati salah seorang suspek telah mengaku bahawa senjata api ataupun objek menyerupai senjata api tadi adalah miliknya yang telah digunakan untuk tujuan perlindungan diri. Senjata api ini daripada apa yang kita perolehi daripada soal siasat, beliau mengaku telah membeli senjata api tersebut dari sebuah negara jiran dengan harga RM17,000 dan dalam penyelidikan beliau sejak daripada tahun 2019 lagi. Sebuah kenderaan jenis Toyota Mark X disita dan sebilah parang panjang dirampas. Jumlah keseluruhan rampasan berjumlah RM83,000. Semakan rekod mendapati suspek berusia 38 tahun mempunyai rekod lampau dadah. Manakala seorang lagi lelaki berusia 51 tahun mempunyai 3 rekod lampau dadah dan suspek perempuan tiada rekod jenayah. Kesemua suspek direman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah mulai 2 hingga 8 Januari 2021 untuk siasatan lanjut. Polis tidak pernah mengeluarkan saman terhadap penumpang kenderaan di tempat duduk belakang yang tidak memakai tali pinggang keledar di Lebuh Raya Utara Selatan. Timbalan Pengarah 1 Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, Datuk Muhammad Nazri Hussein dalam kenyataannya memaklumkan mesej yang ditularkan menerusi aplikasi WhatsApp itu adalah palsu. Beliau turut menafikan polis akan membuat pemeriksaan pada setiap petang di Lebuh Raya berkenaan untuk mengesan pengguna yang tidak memakai tali pinggang keledar di tempat duduk belakang. Dakwaan polis mengenakan denda RM300 juga tidak benar. Orang ramai digesa menghentikan penyebaran berita palsu dan sentiasa memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum dikongsi. Sebuah kenderaan pelbagai guna jenis Pro 2 Alza terbabas di Lebuh Raya Duke 2 menghala bulatan Pahang sebelum terbakar. Menurut Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Fadil Hesam Muhammad, insiden berkenaan mengakibatkan kenderaan tersebut musnah sehingga 95%. Jelasnya Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sentul dibantu BBP Gombak Selatan dengan kekuatan 13 anggota bergegas ke lokasi selepas menerima laporan insiden. Mangsa terlibat telah dibawa ke Hospital Kuala Lumpur oleh orang awam setibanya pasukan bomba di tempat kejadian. Kebakaran dapat dikawal sepenuhnya pada pukul 6.50 petang. Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ketengah memperuntukkan lebih RM211,000 bagi membantu 1,860 pelajar miskin untuk menyediakan kelengkapan bagi pembukaan sesi persekolahan tahun ini. Mereka yang terpilih terdiri daripada keluarga berpendapatan kurang daripada RM2,000 sebulan dan tinggal dalam wilayah berkenaan. Pengerusi Ketengah Datuk Razali Idris berkata bantuan sempena program kembali ke sekolah itu membabitkan pelajar dari 62 buah sekolah dalam daerah Kemaman, Dungun dan Hulu Terengganu. Setiap pelajar sekolah rendah akan mendapat bantuan RM100 seorang, manakala pelajar sekolah menengah RM150 seorang.
Jadi sebagai agensi kerajaan pusat di negeri Terengganu, kita tersangat memberi kecanaan tentang pembelajaran. Justru itu kita tidak lokek dari segi keuangan ataupun bantuan-bantuan lain untuk memastikan pelajar-pelajar di wilayah Ketengah mendapat pembelajaran dengan sesempurnanya, insya-Allah. Beliau menyampaikan sumbangan program Back to School 2021 di Kampung Ibok dan Kampung Ceneh Baharu bagi daerah Kemaman. Bantuan diserahkan kepada ibu bapa yang mewakili pelajar. Terima kasih kepada Ketengah kerana memberi bantuan persekolahan kepada kami. Bersyukurlah sebab dalam masa Covid ini, tak ada payah tak ada kerja ni, ada bantuan gini, bolehlah ringan sikit-sikit tapung mana. Saya amat teruja dan terharu kerana terpilih untuk menerima sumbangan bantuan Back to School untuk tahun ini. Dan Alhamdulillah di musim Covid ni ada juga yang meringankan beban saya sebagai ibu tunggal. Malaysia Rail Links Sdn Bhd MRL menyasarkan pembinaan projek laluan Rel Pantai Timur ECRL mencatatkan kemajuan sehingga 30% menjelang akhir tahun ini. Ia berdasarkan kemajuan pembinaan projek tersebut yang telah mencapai 19.69% pada akhir November 2020 berbanding sasaran asal 18.78%. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MRL, Datuk Seri Darwis Abdul Razak, kemajuan itu didorong oleh kerja-kerja pembinaan terowong, jejambat dan penambahbaikan tanah PVD di Seksyen B laluan Dungun Mentakap. Ia turut merangkumi kerja-kerja fizikal di Seksyen A laluan Kota Baharu Dungun yang giat dijalankan termasuk pembersihan tapak, tanah dan pemasangan cerucuk. Kementerian Pengangkutan sedang mengkaji jajaran terbaik untuk Seksyen C iaitu laluan Mentakap Pelabuhan Kelang bagi memastikan daya maju projek, kesaling hubungan rel dan implikasi keuangan. Kajian berkenaan dibuat susulan pertukaran haluan jajaran ECRL. MRL optimis kerajaan akan memuktamadkan jajaran dan stesen untuk Seksyen C dalam masa terdekat dengan mengambil kira kepentingan rakyat. Menyedari potensi besar e-dagang dan perkhidmatan penghantaran, syarikat Capcars Sdn Bhd memperkenalkan perkhidmatan e-hailing transporter. Pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Balaji Chandra berkata, bukan sekadar memanfaatkan potensi industri e-hailing, transporter turut komited mentransformasi kehidupan pemandu dan penunggangnya ke arah yang lebih baik. Selain menawarkan perkhidmatan dengan harga berpatutan, transporter turut menyediakan peluang pekerjaan kepada individu yang kehilangan kerja atau yang ingin menambah pendapatan. Okay, so we have about 100 bike riders, 100, and we have about 400 delivery partners, drivers. So 400 cars and 100 bikes. And we are planning to project in the next 1-2 months' time about 500 bike riders and also about 2,000 over car delivery partners. Transporter turut menjalin kerjasama strategik bersama 150 jenama makanan dan minuman di bawah segmen penghantaran makanan. Buat permulaan, aplikasi berkenaan menawarkan perkhidmatan e-hailing dan penghantaran ke kawasan Lembah Kelang sebelum memperluaskannya ke Sabah dan Sarawak. Majlis Paralimpik Malaysia MPM tidak terburu-buru untuk meletakkan atlet para dalam sebarang program vaksinasi COVID-19 yang dijangka bermula tahun ini.
Jelas Presiden MPM Datuk Seri Megadi Syahriman Zaharuddin, tindakan terbaik ketika ini adalah memastikan dahulu keberkesanan vaksin tersebut. Lebih-lebih lagi ia membabitkan isu perubatan kesihatan atlet para. So saya pun tidak berani nak komen, tapi kami cuma tunggu sama ada bila pihak Kementerian Kesihatan melakukan segala test dan juga vaccination program yang betul, dan sama ada okey tidak nak test kepada atlet yang kurang upaya ni, sama lepas itu kita pun kena tahu juga sama ada mak bapak dia benarkan tidak. So itu pasal kami belum sentuh lagi. Tambah Megadi Syahriman, isu vaksinasi melibatkan atlet-atlet para perlu diperhalusi kerana setiap atlet mempunyai rekod sejarah perubatan yang berbeza selain membabitkan kebenaran daripada keluarga. Semalam, sektor sukan dikejutkan dengan laporan tentang 7 atlet negara dan seorang pegawai sukan telah disahkan positif COVID-19. Majoriti yang dijangkiti adalah daripada atlet para yang pulang ke kem latihan pusat selepas diberi pelepasan sempena Hari Natal dan Tahun Baru. Pelari menara Malaysia, So Wai Ching, sekali lagi dijangka memecahkan rekod dunia dengan melakukan 3 cara larian yang menyamai ketinggian jarak menara berkembar Petronas. Menariknya kali ini, Wai Ching akan berlari menggunakan mesin mendaki tangga MBR yang ditaja oleh Gimnasium Teknogym di Bangsa yang akan digunakan pada 12 Januari minggu hadapan. Rekod pertama yang akan dilakukan Wai Ching adalah larian sebanyak 2,194 langkah di atas MBR dalam masa kurang daripada 25 minit yang juga menyamai jarak ketinggian 138 tingkat menara berkembar Petronas. Rekod kedua pula adalah dengan berlari kurang daripada 45 minit bagi jarak 1,000 meter, manakala rekod ketiga melakukan larian lebih daripada 4,500 langkah dalam masa sejam. Every day I train here, so per session is about 400 tingkat saya climb every session. So far all good, progressing well. In fact, Wednesday, which is tomorrow, I'm going to do a simulation before the Malaysia World Record on next Tuesday. So nak test the planning, tengok work ke tak work. Lepas tu kita boleh adjust lagi sebab ada seminggu lagi. And then so far preparation all good, I would say. Percubaannya dalam melakukan ketiga-tiga rekod berkenaan akan dicatat dalam Malaysia Book of Records, memandangkan Wai Ching merupakan pelari Malaysia pertama yang mencetuskan larian menggunakan mesin MBR. Wai Ching ditemui pemberita di ibu negara pada majlis penyerahan sijil Guinness World Records sempena meraihkan pencapaiannya sebagai pelari menara nombor 1 dunia baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Persatuan Larian Menara Malaysia dalam perancangan menganjurkan kempen menggunakan tangga di stesen LRT dan MRT sebagai galakan kepada rakyat Malaysia untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Berita tengah malam berakhir di sini. Pastikan anda teruskan amalan kendiri yang positif dan mengimbas aplikasi MySejahtera di lokasi atau premis yang dikunjungi. Saya Azizi Harun, selamat beristirahat dan Assalamualaikum.